Ramai daripada anda akan mengenali objek di dalam gambar ini sebagai galaksi. Koleksi berbilion-bilion bintang yang terang, bersinar, gas dan debu kosmik. Di zaman ini, hampir semua orang pernah melihat gambar galaksi, membuat ia sukar untuk mempercayai bahawa kurang daripada 100 tahun yang lalu, kebanyakan ahli astronomi terkemuka di dunia tidak percaya tentang kewujudan galaksi. Salah satu peristiwa yang paling penting dalam bidang astronomi adalah pendebatan Akbar atau dalam bahasa Inggerisnya The Great Debate antara Howell Shapley dan Heber Curtis pada tahun 1920. Sebelum itu, tidak ada kepastian tentang kewujudan galaksi. Kebanyakan orang percaya bahawa galaksi adalah sekadar lingkaran nebula yang berada di dalam galaksi kita. Selain itu, ya Anim, ini adalah teori yang disokong oleh Shapley semasa pendebatan Akbar. Beliau juga telah mengira diameter Bima Sakti adalah sebesar 300,000 tahun cahaya yang merupakan 3 kali lebih besar daripada saiz sebenar seperti yang sudah kita ketahui hari ini. Namun beliau berkata Bima Sakti merupakan keseluruhan alam semesta. Astronomi yang menentang pendapat beliau adalah Curtis yang percaya bahawa nebula lingkaran adalah sebenarnya galaksi berasingan atau alam semesta kepulauan. Dan alam semesta itu jauh lebih besar daripada kepercayaan semua orang. Hari ini kita tahu bahawa dakwaan Curtis adalah benar mengenai nebula spiral itu adalah galaksi berasingan. Bima Sakti hanya salah satu daripada ratusan bilion galaksi di alam semesta yang kita kenali. Dalam gambar hari ini, anda boleh melihat salah satu galaksi yang terdekat dengan kita, iaitu galaksi Triangulum. Namun begitu, ya Anim, pendebatan Akbar tidak seperti yang disangka kerana Curtis juga keliru dalam hal tertentu. Misalnya ukuran galaksi kita. Curtis berpendapat diameter galaksi kita adalah 30,000 tahun cahaya berbanding 100,000 tahun cahaya. Manakala pendapat Shapley pula benar dalam hal lain. Pendapatnya adalah benar bahawa matahari terletak berhampiran pinggir galaksi kita. Sedangkan Curtis berpendapat kita berada di tengah-tengah galaksi. Selepas menjelajah selama 10 tahun lamanya dengan merangkumi lebih separuh jarak sistem suria dan mengelilingi matahari sebanyak 5 kali, kapal angkasa Rosetta akhirnya telah tiba di destinasinya iaitu komet 67P yang dipanggil sebagai Churyumov-Gerasimenko. Rosetta sedang mengorbit 100 km di atas permukaan komet dan menghantar maklumat baru komet itu ke bumi. Selama beberapa minggu, tugas utama Rosetta adalah untuk mencari tapak pendaratan yang sempurna untuk probe yang dibawanya, ianya dipanggil Philae. Jika semuanya berjalan dengan lancar, Philae akan menjadi robot yang pertama yang mendarat di permukaan komet pada akhir tahun ini. Namun perjalanan Rosetta tidak akan berakhir di situ kerana selama beberapa bulan, Rosetta akan melakukan perjalanan bersama komet mengelilingi matahari lalu kembali menuju ke arah Mushtari. 1 tahun dari sekarang, pasangan itu akan mendekati titik yang paling dekat dengan matahari dan pada saat itulah komet akan mulai bersinar. Komet adalah ketelalan ais serta batuan kosmik, dan ini bermakna komet 67P akan mencari apabila bergerak lebih hampir dengan matahari. Ais dari komet akan menghasilkan ekor yang besar seperti yang kita lihat ada pada komet. Malangnya kita tidak akan dapat melihat komet 67P di langit malam tanpa bantuan teleskop berkuasa tinggi. Namun, dengan kewujudan ekornya yang cantik, Rosetta akan memberikan pandangan yang jarak dekat bagaimana komet tersebut berubah akibat pancaran cahaya matahari. Gambar baru ini menunjukkan ruang angkasa mengandungi banyak bintang bersinar terang, kelihatan seperti seorang tertumpah periuk yang berkelip-kelip di langit. Sepetak kecil galaksi kita mengandungi beribu-ribu bintang. Dan kedua-dua tumpuk cerah di belakang gambar yang melahirkan banyak lagi bintang. Di sebelah kanan adalah kumpulan awan gas terang yang dipanggil NGC 3576. Awan gelap yang bergulung ini menyembunyikan beratus-ratus bintang yang lahir serta masih lagi dalam proses pembentukan.
Sementara itu ya Nim, di sebelah kiri kelihatan kelompok bintang yang sangat terang dikenali sebagai NGC 3603. Kelompok ini terkenal dalam galaksi kita kerana mempunyai kepekatan bintang besar tertinggi berbanding mana-mana kelompok bintang. Terdapat kira-kira 1,300 kelompok bintang di galaksi Bima Sakti. Keempat-empat bintang itu merupakan bintang-bintang yang dipanggil bintang Wolf-Rayet yang diambil dari dua nama dari dua ahli astronomi Perancis yang pertama ditemui mereka. Setiap satu bintang yang sangat ganas iaitu 20 kali lebih besar daripada matahari kita dan sekurang-kurangnya 5 kali lebih panas. Walaupun bintang Wolf-Rayet dianggap sebagai perkara biasa di seluruh alam semesta, tetapi ia hidup sangat singkat sehingga kita jarang melihatnya. Hanya 500 bintang Wolf-Rayet yang telah ditemui di seluruh pelosok galaksi kita. Bagaimanapun ya Nim, bintang ini bernasib malang. Hidupnya adalah ditakdirkan selama beberapa juta tahun sebelum mengeledak dalam supernova. Cuba bandingkan dengan matahari kita yang hidup lebih tenang dan stabil selama berbilion-bilion tahun, tetapi yang paling menyedihkan adalah dirinya sendiri merupakan penyebabnya. Wolf-Rayet adalah bintang bandar berangin di ruang angkasa yang meniupkan hembusan angin lebih kuat daripada satu bintang yang lain. Malangnya, angin ini melontarkan letupan pada jumlah besar bahan mereka ke angkasa lepas. Hasilnya, Wolf-Rayet kehilangan banyak bahan setiap tahun, cukup untuk membentuk 3 bumi baru. Terima kasih kerana bersama saya Ijadan Dan saya Hani. dalam berita Space Scoop kali ini. Terima kasih juga kepada EU Universe Awareness kerana memberi sumbangan berita kepada kami. Untuk mengikuti lebih banyak lagi berita dan maklumat tentang astronomi, jangan lupa untuk apa ni? Jangan lupa untuk menekan butang subscribe. Pada pautan yang telah disediakan. Sehingga ini, jumpa lagi. Bye.